Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Di manakah Hadi, Tuan Ibrahim ketika fitnah menjadi budaya? Ahli Parlimen Sungai Petani Muhammad Taufik Johari baru-baru ini melontarkan persoalan sinis yang menggegarkan dunia politik tanah air. Beliau mengulas mengenai satu hantaran oleh Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man yang menyentuh tentang tuntutan memohon maaf dan memberi kemaafan dalam Islam. Dalam hantaran itu, Tuan Ibrahim menyatakan bahawa tindakan permohonan maaf dan memaafkan adalah sifat yang terpuji dan disarankan dalam Al-Quran. Namun, Muhammad Taufik mempersoalkan sejauh mana kenyataan itu diterjemahkan dalam tindakan sebenar kepimpinan PAS, terutama apabila melibatkan pemimpin parti tersebut yang terpalit dengan penyebaran fitnah. Muhammad Taufik secara tegas mengajukan pertanyaan yang dianggap ramai sebagai amat relevan. Persoalannya, di manakah Presiden dan Timbalan Presiden PAS ketika pemimpin mereka menyebarkan fitnah? Dan di manakah ulama-ulama dalam PAS yang sepatutnya menegur? Jika mereka benar-benar berpegang pada ajaran Islam, mengapa mereka diam membisu apabila fitnah menjadi budaya dalam parti mereka? Persoalan ini mencerminkan kekecewaan terhadap sikap kepimpinan tertinggi PAS termasuk presidennya Abdul Hadi Awang yang dilihat berdiam diri dalam isu-isu sensitif seperti ini. Kritikan ini bukan sekadar kosong tetapi didukung oleh beberapa insiden melibatkan pemimpin PAS yang dikaitkan dengan penyebaran fitnah. Salah satu kes yang menjadi perhatian ramai ialah tindakan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria yang pada 27 Januari lalu mengaku bersalah dan memohon maaf kerana mendakwa Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh sebagai anak YTL, merujuk kepada tokoh korporat Yeoh Tiong Lei. Dakwaan itu dibuat tanpa asas yang kukuh dan akhirnya memaksa Razman untuk mengakui kesilapannya secara terbuka. Selain itu, ahli Parlimen Kepala Batas dari PAS, Siti Mastura Muhammad, turut diarahkan untuk membayar lebih daripada Rp830.000 kepada 3 pemimpin DAP selepas didapati bersalah kerana mendakwa mereka mempunyai kaitan dengan pemimpin komunis. Kedua-dua kes ini memperlihatkan bagaimana dakwaan tanpa bukti boleh memberikan implikasi serius kepada pemimpin politik. Razman juga tidak terlepas daripada kontroversi lain apabila beliau sebelum ini memohon maaf kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming kerana mengaitkannya dengan insiden kibaran bendera China di Teluk Intan pada 24 Oktober yang lalu. Insiden-insiden ini mencetuskan persoalan yang lebih besar mengenai budaya fitnah dalam politik Malaysia, khususnya dalam PAS. Walaupun Tuan Ibrahim dalam kenyataannya menyatakan bahawa memberikan kemaafan adalah sifat terpuji yang diajarkan dalam Islam, kritikan tetap diarahkan kepada kepimpinan tertinggi PAS yang dilihat tidak konsisten dalam menangani isu-isu seperti ini. Bagi Muhammad Taufik, ini bukan sekadar isu individu, tetapi merupakan masalah sistemik dalam parti tersebut. Beliau mendakwa bahawa PAS perlu bertaubat dan berhenti menjadikan fitnah sebagai alat politik. Katanya, jangan kita normalisasikan sikap hipokrit ini. Jangan beri muka kepada pemimpin PAS yang menjadikan fitnah sebagai alat politik hanya kerana mereka mendakwa perjuangan mereka atas nama Islam. Tegasnya lagi, Islam tidak menghalalkan fitnah dan pembohongan, walau dengan apa alasan sekalipun. Bagi beliau, sudah tiba masanya PAS benar-benar bertaubat, bukan hanya bercakap soal dosa dan pahala ketika ia menguntungkan mereka, tetapi juga mengamalkan prinsip Islam dalam kehidupan dan politik mereka sendiri. Ini bukan kali pertama PAS menjadi sasaran kritikan kerana budaya politik yang dianggap tidak selari dengan ajaran Islam. Pada pilihan raya umum ke-15, PAS juga terpalit dengan dakwaan menyebarkan naratif ekstrim terhadap pihak lawan. Antaranya termasuklah tuduhan bahawa gabungan PHDAP mempunyai agenda untuk menghapuskan hak bumi putera dan memperkenalkan ideologi liberal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
Walaupun dakwaan ini tidak disokong dengan bukti kukuh, ia tetap digunakan secara meluas untuk meraih sokongan politik, terutama di kalangan pengundi Melayu. Beberapa penganalisis politik berpendapat bahwa budaya ini bukan saja mencemarkan image parti, tetapi juga merosakkan nilai politik negara secara keseluruhan. Perkembangan ini menimbulkan beberapa persoalan. Adakah PAS benar-benar konsisten dengan prinsip Islam yang mereka perjuangkan? Atau adakah mereka memilih untuk diam apabila kesalahan dilakukan oleh pemimpin mereka sendiri? Di mana pendirian ulama PAS dalam menegur perbuatan pemimpin parti yang melanggar ajaran Islam? Adakah ulama-ulama ini juga memilih untuk berdiam diri demi menjaga nama parti? Persoalan-persoalan ini semakin relevan apabila budaya fitnah ini bukan sahaja dilihat di peringkat akar umbi, tetapi juga di peringkat kepimpinan tertinggi. Seiring dengan itu, isu ini juga mencerminkan cabaran yang dihadapi oleh parti-parti politik berteraskan agama di Malaysia. Di satu pihak, mereka perlu memastikan bahwa tindakan dan kenyataan mereka selari dengan ajaran agama yang mereka perjuangkan. Di pihak yang lain, mereka perlu bersaing dalam arena politik yang semakin sengit dan penuh dengan permainan persepsi. Adakah ini bermakna mereka terpaksa mengorbankan prinsip demi kepentingan politik? Atau adakah mereka benar-benar percaya bahwa tindakan mereka selari dengan ajaran agama? Dalam konteks yang lebih luas, isu ini juga membuka perbincangan mengenai budaya politik di Malaysia. Adakah kita sebagai rakyat menerima normalisasi budaya fitnah ini? Adakah kita akan terus menyokong pemimpin yang menggunakan fitnah sebagai alat politik? Atau adakah kita akan menuntut lebih banyak accountability daripada mereka? Persoalan-persoalan ini amat penting untuk kita renungkan, terutama dalam usaha kita untuk membina masyarakat yang lebih adil dan bermaruah. Apakah pandangan Anda mengenai isu ini? Adakah budaya politik seperti ini menjadi halangan kepada perpaduan umat Islam di Malaysia? Atau adakah ia mencerminkan krisis kepimpinan dalam parti politik berteraskan Islam? Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan pendapat Anda di ruangan komen di bawah. Apakah isu ini hanya permainan persepsi semata-mata, atau adakah ia benar-benar membuktikan wujudnya masalah yang lebih besar dalam politik Malaysia? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini, Currents VMY, dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti analisis politik terkini di channel ini. Sekian sahaja untuk video kali ini, jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih semua.